الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada Abu Talhah selaku pengerusi yang dimuliakan, Tuan Fuad, Tuan Anwar selaku pentadbir mengkobar ini. Okey. Boleh? Baik. Hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bersama pada malam ini untuk kita berbicara sedikit tentang buku yang saya tulis dan baru terbit kira-kira dalam 2 bulan yang lepas, lebih kurang lah, masa wacana sinar baru-baru ni. Dan apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan sebelum daripada kita berbicara tentang buku ini, elok juga saya berikan sedikit mukaddimah. Bagaimana kita nak menilai hadis, ataupun bila kita jumpa satu riwayat, macam mana kita nak tahu status dia? Kerana kalau kita tengok dalam ni, dia terus prakata, terus mula je kan. Baik. Tapi saya anggap benda ni agak simple lah. Cuma mungkin ia adalah satu pendedahan pada yang baru datang, ataupun sebagai ulangan dan peringatan pada orang yang dah tahu. Hadis Nabi SAW ni diriwayatkan dengan sanad, kerana kita tak pernah berjumpa Nabi. Selepas daripada Nabi wafat, maka golongan sahabat yang pernah mendengar secara langsung daripada Nabi ini mula meriwayatkan hadis. Bila mereka riwayatkan hadis, mereka riwayat kepada generasi yang berikutnya, iaitu generasi tabi'in. Dan generasi tabi'in ni, kebanyakan daripada mereka meriwayatkan kepada tabi'in. Dan tabi'in meriwayatkan kepada atba'ut tabi'in. Sehinggalah riwayat ni sampai kepada penulis-penulis kitab hadis seperti Al-Bukhari, seperti Muslim, seperti Abu Dawud, seperti Tirmizi dan seumpamanya. Itulah zaman buku-buku hadis terbit, ataupun hadis-hadis telah ditulis oleh ulama-ulama hadis. Sebelum itu hadis ada ditulis, tetapi tulisan hadis itu lebih kepada catatan peribadi. Kemudian daripada itu mereka menulis kitab-kitab yang established, yang mana mereka bacakan imla kepada anak murid mereka. Maka sampailah kepada kita Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i. Dan apabila mereka menulis hadis, mereka tulis dengan sanad. Maka di sana muncullah ilmu hadis yang lebih kompleks daripada apa yang ada di zaman Nabi. Maka ulama hadis memerhatikan bahawasanya perlu ditulis ilmu ulum hadis ini, dan perlu diberi tahu kepada masyarakat bagaimana nak berinteraksi dengan hadis. Maka muncullah kitab-kitab ulum hadis seperti yang ditulis oleh Rama Harmuzi dalam kitab dia Al-Muhaddits Al-Fasil, seperti mana yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab dia Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, seperti mana yang ditulis oleh Al-Hakim dalam kitab dia Al-Madkhal ila Sahih. Jadi mereka menjelaskan bagaimana nak menentukan sesebuah hadis itu benar-benar daripada Nabi ataupun tidak. Kerana apabila Uthman dibunuh, maka muncullah satu penyakit baru dalam hadis. Bukan hadis tu penyakit, dalam ilmu hadis. Kerana orang dah mula untuk reka hadis palsu. Sebab apa reka hadis palsu? Sebab beza pandangan politik. Sebab namanya mengkobar, jadi saya pun berkobar-kobar. Suara tak pernah ada ni, jadi saya terpaksa stres kuat sikit.
Baik. Kerana perbezaan pandangan politik selepas daripada Uthman dibunuh, ada yang sokong tindakan Ali, ada yang sokong tindakan Aisyah, ada yang sokong tindakan Muawiyah. Maka masing-masing yang jahil ni, pengikut fanatik yang jahil ni, duk reka hadis tentang kelebihan pimpinan yang mereka sokong. Ali tak ada kena-mengena lah, penyokong Ali yang membabi buta ni. Maka mereka meletakkan syarat. Nak tahu hadis ni sahih ataupun tidak, mereka letakkan 5 syarat. Minta ke depan sikit. Boleh? Depan sikit. Duduk atas pentas tak apa? Boleh duduk atas stage. Aku takut roboh kan? Betul juga kan? Dah duduk bawah. Dah. Boleh lah, dah duduk okey lah. Sekejap lagi kena halau orang kata. Yang muslimat ada lagi tempat. Kalau ada yang baru masuk muslimat, ada lagi kawasan. Oops, sorry. Okey. Maka syarat yang pertama, nak tahu hadis ni sahih ke tidak, syarat pertama yang mesti ada ialah adalatul ruwah ataupun credibility perawi. Seorang perawi, riwayatnya tidak akan diterima kalau dia tidak berkredibiliti. Apa maksud kredibiliti perawi? Apabila perawi ini ada 5 syarat. Mesti perawi itu muslim, mesti perawi itu baligh ketika nak menyampaikan hadis, mesti perawi itu akil, berakal. Kalau dia gila masa dia baca hadis, orang tak terima lah. Dan mesti perawi itu tidak fasik. Maksud tak fasik tu, dia tak selalu berada dalam dosa. Kerana kita nak berinteraksi dengan riwayat dia. Kalau dia tu sentiasa terlibat dengan dosa, maka dia mungkin terlibat dengan dosa pembohongan. Nak bohong atas nama Nabi, kalau orang yang selalu buat dosa ni, ringan lah. Jadi ulama hadis dia tengok seorang perawi, dia perhati kehidupan perawi ni. Dia tengok betul-betul macam mana interaksi dengan manusia, berapa kali dia pergi ke masjid, dia salat ke tidak, macam mana puasa dia. Maka dia nak jadi perawi hadis sahih, jangan fasik. Itu syarat nombor 4. Syarat nombor 5, ghairu makhrumil muru'ah, yang mana dia tak buat satu benda yang boleh mencemarkan maruah dia. Walaupun benda tu pada masyarakat dia harus untuk buat, tapi dia buat menyebabkan masyarakat tahmah dia, maka riwayat dia ditolak. Kerana riwayat dia seolah-olah tidak ada nilai, orang pandang lekeh. Macam zaman dulu lah, kalau tak belajar agama, kalau belajar agama tak pergi kebiah, nampak macam teruk sikit lah kan. Sekarang dah berubah lah, tapi dulu macam tu lah. Maka seorang perawi hadis, dia macam tu lah, dia kena tutup kepala. Kalau tak, orang nampak dia punya riwayat tu macam lekeh, orang petikai riwayat dia. Okey, itu syarat pertama. Syarat kedua, dhabtur ruwah, ingatan ataupun macam mana dia pelihara riwayat dia. Bermula daripada dia dengar hadis sampai waktu dia nak sampaikan hadis. Dia mesti pelihara hadis dia. Cuma nak pelihara hadis ni ada 2 cara. Ulama silam nak pelihara hadis ada 2 cara. Yang pertama dipanggil sebagai dhabtus sadar, dia hafal. Kalau dia jenis hafal hadis, syarat dia mesti hafalan dia kuat, kukuh. Kalau tak kukuh, riwayat dia dhaif. Macam mana nak tahu riwayat dia kukuh tak kukuh? Kita bandingkan riwayat dia dengan riwayat kawan-kawan dia bila dia riwayat daripada seorang guru yang sama. Kita buat perbandingan, kita compare. Kalau 100 dia riwayat, 20 je betul daripada 80, makna fail lah, dia terlalu dhaif. Kalau dia riwayat 100, 50 je betul, 50 lagi tak betul, maka dia dhaif ringan. Kalau 60 sampai ke 60 sampai ke 80 dia betul, maka dia perawi hadis hasan. Kalau 80 ke atas, itu perawi hadis sahih. Macam itulah lebih kurang saya nak bagi faham. Nak bagi faham dengan cara simple lah.
Okey. Ada satu lagi cara nak pelihara hadis. Bukan dengan hafalan, tapi dengan menulis. Dhabtul kitab dipanggil. Dia pelihara bila dia tulis dalam kitab. Bila dia bukan hafal hadis dia tulis dalam kitab, maka ulama syaratkan kitab yang dia tulis hadis itu mesti dia pelihara sungguh-sungguh, dia jaga betul-betul. Dia tak boleh letak kata-kata. Kalau dia letak kata-kata, maka dia dipanggil sebagai mughaffal. Orang yang cuai, orang yang leka. Kenapa? Kalau dia letak buku rata-rata bimbang orang ambil buku dia, orang pergi masukkan hadis dalam keadaan dia tak sedar, sedangkan dia tak hafal hadis tu, dia duk ingat hadis tu hadis dia. Itu syarat nombor 2, hadis nak bagi jadi sahih. Nombor 3, sanad bersambung. Sanad bersambung. Apa maksud sanad bersambung? Sanad bersambung ni maksudnya dalam salah silah perawi sanad tu, an tu mesti jumpa. Saya riwayat daripada Zaf riwayat daripada Anha riwayat daripada Abu Hurairah daripada Nabi. Saya mesti jumpa Zaf ambil hadis tu. Zaf mesti jumpa Anha ambil hadis tu. Anha mesti jumpa Abu Hurairah. Kalau ada gap, katalah Zaf mati dulu sebelum saya lahir. Contoh kan. Kalau Zaf mati dulu sebelum saya lahir, maksudnya ada gap. Kami tak pernah bertemu. Kena cari dulu siapa perantaranya. Kalau jumpa, kena semak perantara tu. Tiba-tiba duk tengah tu Abu Atirah, dia dhaif. Maka riwayat jadi dhaif. Kalau cari-cari tak jumpa perantara, maka kita katakan dhaif juga. Sebab apa dhaif? Tadi kalau jumpa perantara dhaif. Dia dhaif sebab perawi dhaif. Yang ni dhaif sebab sanad terputus. Saya sebut benda ni sebagai mukadimah. Sekali kita nak bedah buku ni, saya tak payah ulang dah. Syarat nombor 4, hadis nak bagi jadi sahih, tidak ada keganjilan dalam riwayat. Apa maksud keganjilan? Ganjil ni dia 3 syarat tadi pada perawi. 3 syarat awal tadi saya sebut tadi pada perawi. Kita nak tahu perawi itu siapa, credibility atau ada credibility ataupun tidak, dia kredibel ataupun tidak nak riwayat hadis. Tapi kita kena ingat, kita sedang berinteraksi dengan manusia. Sekuat mana pun dia, sekukuh mana pun ingatan dia, sampai satu masa dia nyanyuk, sampai satu masa dia lupa. Kerana ini manusia, ni bukan Nabi, ni manusia biasa. Imam Malik pun lupa. Ada berapa riwayat dia, sampai Daruqutni tulis Gharaib Malik, tulis kitab Gharaib Malik, hadis-hadis gharib, ganjil daripada Imam Malik. Walaupun Imam Malik tu kira hebat dah tu. Maka syarat keempat ni dia khusus bila kita nak tengok. Kalau perawi tu berkredibiliti, nak tengok pula riwayat dia. Yang keempat dia syarat jangan ganjil. Maksud ganjil, katalah 100 orang dengar dalam kuliah ni, saya baca hadis. Satu hadis saya baca, nanti pakat riwayat pada anak murid, sampai hadis yang saya riwayat ni sampai pada kitab-kitab hadis. Bila sampai, semua riwayat pakat sama belaka, cuma Zaf seorang yang lain. Sebab dia tidur. Contohlah kan. Maka riwayat dia tu ganjil. Bukan sebab dia bermasalah, tapi sebab dia lupa. Mungkin dia tercampur hadis lain. Semalam dengar ataupun tengah hari tadi dengar, lepas tu dia mengelamun, dia tak ingat. Tu syarat nombor 4. Syarat nombor 5, tidak ada illah, tidak ada kecacatan. Maksud cacat ni, memang perawi tu sendiri, saya sendiri silap, anak murid semua riwayat betul dah, saya baca salah. Contoh, kan ada kisah Sabit, anak murid pada Anas bin Malik, dia baca sanad. Dia tengah baca sanad, anak murid tengah tulis. Habis dia baca sanad, ada seorang anak murid masuk. Masuk tok guru, anak murid tengah menulis, yang lain tengah menulis. Dia tengok anak murid dia masuk, dia tengok, Masya Allah, muka sangat bagus, bercahaya. Maka dia pun kata, man kathurat salatuhu fil lail
hasuna wajhu fin nahar. Siapa yang banyak salatnya pada waktu malam, maka berseri-serilah mukanya pada waktu siang. Guru baca nak puji anak murid yang masuk. Anak murid yang tengah tulis dia bayang inilah hadis untuk sanad yang baru habis baca ni. Maka mereka riwayatkan hadis tu seolah-olah ia hadis, sedangkan dia adalah kata-kata tok guru tu. Maka hadis ni tak boleh jadi sahih sebab dia cacat. Okey, clear? 5 syarat. Bila cukup 5 syarat ni, barulah kita boleh jadi namakan hadis itu sebagai sahih. So kita tengok hadis diet pengantin malam pertama. Fawaz kena dengar ni. Disebut dalam hadis ini, hadis yang panjang. Dia kata orang perempuan ni tak boleh makan cuka bila kahwin, tak boleh makan ketumbar. Jenuh. Lauk Melayu mesti ada ketumbar. Kan? Tak boleh makan apple masam, tak boleh minum susu. Kalau makan juga jadi mudarat. Dia kata tengok, kerana rahim perempuan itu kering dan sejuk, maka 4 perkara ini boleh menghalang untuk mendapatkan anak. Tapi kita jadi heran, sebelum ni kita tak tahu pun main hentam ketumbar, bunting pelamin. Okey, Pak Ya gelak kuat kan? Oh, teringat. Jadi hadis ni, kalau kita tengok apa status dia, hadis ini palsu kerana ia diriwayatkan oleh Abdullah bin Wahab An-Nasawi. Dia digelar Dajjal kerana sifatnya yang sangat suka berdusta. So syarat pertama pun tak clear. Perawi itu tak ada credibility. Ulama hadis panggil dia Dajjal. Maka syarat pertama dah tak dapat nak dipenuhi, tak payah duk cari sanad yang tak payah duk cari syarat yang lain lah. Kita kata bila dalam riwayat ni ada seorang perawi yang pemalsu hadis yang digelar Dajjal. Dajjal ni kira kuat bohong lah, kuat berbohong. Maka riwayat jadi palsu. Kalau orang tanya kat kita, lah, Ustaz, dia kata bukan ke perawi hadis palsu ni, iyalah dia memang bohong, tapi tak mustahil kan orang yang bohong ni cakap betul. Kita kata tak mustahil ni tak boleh jadi dalil. Tak mustahil tak bermakna dia berlaku. Dan saya selalu bagi contoh kan, orang tuduh kita mencuri. Kita kata mana saya mencuri? Kena bawa bukti lah. Bawa bukti kata saya mencuri. Tak puas hati kita pergi mahkamah. Pergi mahkamah. Hakim ni jenis bebal juga. Jadi pergi ke hakim. Hakim, saya nak tuduh dia mencuri. Kita pun kata bukan, saya tak mencuri, tolong bawa bukti. Hakim kata macam mana nak buat, macam mana orang dah tuduh, terima je lah. Lagipun tak mustahil kan kau mencuri kan. Rosak dunia macam tu. Maka bila tak mustahil, kena bawa bukti yang dia tak bohong. Qarinah ataupun petunjuk kuat kata dia bohong. Sebab dia ni Dajjal, pembohong, dan riwayat ni datang daripada dia seorang. Sedangkan orang kahwin zaman Nabi berapa ramai? Ini dipanggil sebagai umumul balwa, benda yang orang perlu. Pasal apa dia seorang yang riwayat, dan dia tu pun kaki bohong. Kalau betul dia tak bohong, dah tentu sahabat lain ada riwayat daripada meriwayatkan kepada anak murid yang lain. Maka sebab itu kita kata qarinah ataupun petunjuk yang jelas, hadis ini adalah palsu. Hadis berjimak mengikut hari, saya saja letak depan-depan. Sebab bila orang tengok hadis pertama, kan? Kena beli ni sebab kena tahu. Dia pun ceritalah. Dia kata, wahai Ali, janganlah kau berjimak dengan isterimu pada awal hari pertama bulan, pada pertengahannya, pada akhirnya, di akhir bulan, maka sesungguhnya penyakit gila babi dan sopak mudah dijangkiti isteri dan anak. Nampak? Lepas tu dia sebutlah hari-hari yang tak boleh berjimak. Sebenarnya kalau kita tengok hadis ni adalah hadis yang sama dengan hadis nombor 1 tadi.
riwayat daripada perawi yang sama. Abdullah bin Wahab An-Nasawi, perawi yang sama, hadis yang sama, tak ada beza, maka riwayatnya dikira sebagai palsu. Maka bila kita tahu riwayat ni palsu, maka orang tanya kita, habis tu berjimak ni hari apa yang boleh? Kita kata hari-hari lah, kecuali hari kecuali hari yang mana isteri sedang haid ataupun nifas. Yang tu tak boleh lah. Hari lain terpulang lah, kan? Okey, tak nak panjang-panjang yang tu. Hadis. Ni ada 5 hadis orang duk bagi kat saya. Banyak orang duk tanya. Maka saya pun kata nanti lah, tunggu buku saya keluar, saya akan jawab. Sebab demo ni, sebab kadang-kadang bila bagi soalan kan, suara dekat Nabi ni, bila bagi soalan, mereka bagi soalan macam ni. Hadis pertama, bau mulut atau tubuh anak-anak adalah sebahagian dari angin syurga. Kita jenuh nak translate. Nak translate dalam kitab, nak translate dalam bahasa Arab, nak cari dalam kitab hadis. So kita kena teka satu-satu. Sebab kita bukan jenis hafal hadis palsu. Bukan jenis hafal hadis dhaif. Hadis sahih pun kita tak hafal habis. Rugi memori je. Jadi tu lambat saya jawab. Buku ni sebenarnya saya tulis masa sebelum habis PhD lagi. Tapi lambat saya nak cari satu-satu riwayat tu. Maka kita tengok bau mulut. Bau hadis pertama. Saya tidak menjumpai hadis dengan lafaz seperti ini dalam kitab-kitab hadis. Sebaliknya saya jumpa hadis yang lafaznya hampir sama, iaitu rihul walad min rihil jannah. Bau anak adalah daripada bau syurga. Jadi dalam pertanyaan, dalam soalan tu dia tanya bau mulut kan, atau tubuh kan. Sebenarnya yang saya jumpa bau anak secara umum lah, secara mutlak, bukan bau mulut saja. Maka hadis ni diriwayatkan daripada 3 sanad utama. Penjelasannya seperti berikut. Pertama, ada jalan Aisyah, sanad Aisyah. Hadis ni bukan Aisyah riwayat, tak. Sekali orang kata saya dhaifkan riwayat Aisyah pula. Kita kata sanad Aisyah, orang riwayat daripada jalur Aisyah. Betul ke Aisyah riwayat? Kena tengok orang bawah dah. Betul ke tak betul, kena tengok orang bawah. Kalau semua pakat berkredibiliti, maka betul daripada Aisyah. Kalau ada seorang perawi dhaif, maka tak betul daripada Aisyah. Dia hadis dia ambil yang paling rendah. Kalaulah dalam sanad tu ada Abu Hurairah, sahabat, Ibn Sirin, siqah, tiba-tiba bawah Ibn Sirin ada perawi dhaif, maka hadis dhaif. Kita ambil the worst, kita ambil yang paling rendah. Walaupun atas-atas tu semua perawi-perawi bagus belaka. Maka dia kata, hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah melalui 2 jalur utama, jalur Amrah dan jalur Urwah. Dia kena lukis. Okay. Tutup dulu. Tekan lampu. Okey. Kita ada 2 jalur, jalur Amrah dan juga jalur Urwah. Jalur Amrah ni dia kata hadis ni diriwayatkan daripada Aisyah dengan sanad yang sama, cuma hadis ni cacat oleh Ibn Adi kerana dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Muhammad Ibn Malik Al-Ansari. Ibn Adi dan Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi menilai beliau sebagai terlalu dhaif, matruk, ditinggalkan riwayatnya kerana selalu menyanggahi riwayat perawi yang thiqah. Maka jalur ni ada seorang perawi nama apa tadi? Muhammad bin Abdul Malik Al-Ansari. Okey, dia ni matruk. Matruk maksud dia terlalu dhaif. Bila terlalu dhaif, riwayat ni kita anggap sebagai dhaif jiddan, maksud terlalu dhaif. Bila riwayat dhaif jiddan, terlalu dhaif, tak boleh nak jadi sokongan nak sokong riwayat ni. Maka seolah-olah riwayat ni tak ada. Kenapa tak ada? Kerana perawi ni terlalu dhaif, tak ada nilai. Riwayatnya perlu dibuang. Sebab tu ulama hadis bila riwayat ni disebut matruk, riwayat ni ditinggalkan, tak ada nilai. Bahkan kadang-kadang ulama kata la yushtaghulu bihi. Jangan dok sibuk dengan hadis dia. Tolak je. Jangan, tak pakai hadis, tak dipakai. Maka kita ada satu jalan lagi, jalan Amrah. Urwah, sorry.
Ni Amrah kan? Sorry, saya terbalik. Ni Amrah. Ni Amrah, yang ni Urwah. Okey. Urwah, jalur ini juga dinilai cacat oleh Ibn Adi kerana perawi bernama Abdullah bin Lahi'ah merupakan seorang perawi yang dhaif. Ada seorang perawi nama dia Abdullah ibn Lahi'ah. Siapa Abdullah bin Lahi'ah ni? Abdullah bin Lahi'ah ni seorang perawi yang bagus pada asalnya. Tadi saya sebut kan? Tadi saya sebut nak pelihara hadis melalui dua cara, hafalan dan kitab, tulisan. Abdullah bin Lahi'ah ni jenis tulis kitab. Dia tak hafal, ingatan dia tak apa bagus, maka dia tulis dalam kitab. Masa kitab dia ada bagus, dia ni bagus lah perawi, riwayat dia diterima. Tiba-tiba dia punya perpustakaan peribadi terbakar di Mesir. Maka bila riwayatnya terbakar, dia membaca hadis melalui ingatan. Bila dia baca hadis ikut ingatan, riwayatnya ditolak kerana ingatan dia tak kuat. Kecuali kalau yang meriwayatkan daripada dia 4 orang Abdullah, yang mana kita akan tengok nanti. Siapa 4 orang Abdullah ni? 4 orang Abdullah ni kalau dia riwayat daripada Ibn Lahi'ah diterima, kerana 4 orang Abdullah ni riwayat daripada Ibn Lahi'ah sebelum daripada perpustakaan peribadi dia terbakar. Yang kedua, sanad Abdullah bin Abbas. Terdapat beberapa jalur dari sanad Abdullah bin Abbas, berikut merupakan jalur sanad beliau. Jalur Atha' bin Abi Rabah. Isa bin Maryam meriwayatkan hadis ini dari Sulaiman bin Abi Sulaiman, dari Atha' dari Ibnu Abbas. Tuan-tuan boleh nampak dia kalau nak baca kitab ni kena bawa kertas sebelah. Kena bawa kertas sebelah, kena lukis macam ni, baru kita nampak. Jalur Ibnu Abbas ada perawi pertama nama apa? Atha'. Atha' bin Abi Rabah. Bawah Atha' siapa? Sulaiman bin Abi Sulaiman. Okey, Sulaiman ni matruk. Perawi yang matruk. Siapa yang kata matruk? Bukan Rozaimi kata. Ulama hadis seperti Yahya bin Ma'in, Ali ibn al-Madini dan An-Nasai didhaifkan oleh ulama hadis, maka Zahabi memutuskan beliau adalah matruk. Manakala Ibn Adi menilai hadisnya tidak bermasalah jika perawi yang meriwayatkan daripadanya dipercayai. Saya berpandangan jika benar Sulaiman ini bukanlah terlalu dhaif seperti yang dinyatakan oleh Ibn Adi, hadis ini tetap dhaif kerana beliau bersendiri dalam jalur ini ketika meriwayatkan daripada Atha'. Kerana Atha' ni ulama hadis besar. Dia ni ramai anak murid. Kenapa Sulaiman seorang yang riwayat? Dia bersendiri dalam riwayat ni dan dia juga dhaif, maka riwayat ni tak boleh pakai. Yang kedua, jalur Muhammad ibn Abbad ibn Hafs. Khalaf bin Ayyub meriwayatkan daripada Abdul Majid bin Suhail, daripada jalur Muhammad bin Abbad daripada Abdullah bin Abbas. Kita kat sini Muhammad bin Abbad. Kemudian yang riwayat daripada Muhammad bin Abbad adalah Abdul Majid. Kemudian kemudian saya kata riwayat ini disokong oleh riwayat Al-Kalabadi daripada Kharijah bin Mus'ab yang juga meriwayatkan daripada Abdul Majid bin Suhail daripada Muhammad bin Abbad daripada jalur yang sama. Maksudnya daripada sini ada seorang lagi, iaitu Kharijah ibn Mus'ab. Okey, so kita nampak kan, sini tak boleh pakai lah. Kita tengok yang sini. Khalaf bin Ayyub, bawah ni Khalaf bin Ayyub kan? Sini Khalaf bin Ayyub. Nampak ke belakang? Boleh nampak? Okey, Khalaf bin Ayyub ni dhaif. Dinilai dhaif oleh Ibn Ma'in dan Imam Ahmad. Ibn Hibban pula menyatakan beliau seorang penganut mazhab Murji'ah yang melampau. Murji'ah lah, bukan ahli sunnah. Al-Uqaili pula mengatakan beliau selalu bersendiri dalam meriwayatkan hadis mungkar dan menyandarkan kepada riwayat Qais bin Auf. Maka dia dhaif lah. Okey, Kharijah ibn Mus'ab juga dhaif.
Dia juga dhaif. Okey? Bahkan majoriti ulama hadis seperti Abdullah bin Mubarak, Waqi' bin Jarrah, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan Ibn Hibban menyatakan beliau adalah perawi yang ditinggalkan. Bukan setakat dhaif biasa, dhaif berat, matruk juga, ditinggalkan juga. Maka bila kita tengok matruk tak boleh pakai, ni pun tak boleh pakai, yang boleh pakai cuma sikit lah boleh pakai, cuma yang ni. Tapi dia terangkat, upgrade tak? Tak upgrade lah, sebab yang ni tak menyokong dia. Maka dia kekal sebagai riwayat yang dhaif. Okey. Dan Muhammad bin Abbad ni pula majhul, tak dikenali. Ni tak dikenali. Syarat hadis sahih pertama berkredibiliti. Punca pun kita tak kenal daripada mana dia ni siapa. Cuma kita tahu nama je. Maka dhaif. Kita ada satu lagi jalur Ubaidah bin Abdullah bin Utbah, yang mana Mandal bin Ali meriwayatkan daripada Abdul Majid bin Suhail daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Ada satu lagi jalur juga dhaif kerana terdapat perawi yang bernama Mandal bin Ali, juga dhaif. Maka riwayat Ibnu Abbas ada tak yang sahabit? Tidak ada walaupun satu. Semuanya dhaif. Sanad Abi Labibah, Waqi' bin Jarrah meriwayatkan hadis ini daripada jalur Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Labibah, daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Nabi SAW. Sanad ni juga dhaif kerana terdapat dua cacat. Pertama, terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Labibah, yang mana beliau dinilai dhaif oleh Ibn Hajar. Kedua, sanadnya terputus kerana kedua-dua perawi, iaitu ayah dan datuk Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Labibah, tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Maka sanad ni terputus. Baik, kesimpulan dia apa? Hadis ni dhaif, semua jalur dhaif dan tidak terlepas daripada kecacatan dan kedhaifan. Maka sebab itu ulama hadis semisal Haytami, Al-Iraqi, As-Sakhawi menilai hadis ni sebagai dhaif. Maka ia tidak boleh dijadikan hujah. Tambahan pula, ni masalah ghaib, ni masalah syurga. Maka kita tak boleh nak kata ia sahih, dia dhaif, dan tidak boleh dijadikan sebagai hujah dalam agama. Cuma Islam sangat-sangat suruhlah kita sayang kat budak-budak. Cuma kelebihan fadilat tu, dia bila cerita bab fadilat ni, bila riwayat tu dhaif, maka kita tak boleh nak kata ia confirm fadilat daripada Nabi. Kan nak amal hadis dhaif dalam Fadailul Amal ni pun dia kena ada syarat. Dia kata jangan sandar pada Nabi secara pasti, kita beramal berhati-hati saja. Okey. Kemudian hadis yang kedua dalam gambar tu, dia kata hadis tidak masuk syurga bagi orang yang tidak menyukai anak-anak. Kalau tengok dalam gambar muka surat berapa tu? 9 tu. Dia kata syurga adalah sebuah kampung ketenangan, tidak akan masuk syurga ke dalamnya kecuali orang yang menyukai anak-anak. Saya jumpa yang lain. Saya jumpa riwayat inna fil jannah daran yuqalu lahal farah la yadkhuluha illa man farraha sibyan. Dalam syurga ni ada sebuah negeri atau taman yang dinamakan sebagai al-farah. Tidak akan masuk ke dalamnya melainkan orang yang membahagiakan ataupun mengembirakan budak-budak. Hadis ni diriwayatkan melalui beberapa jalur. Jalur pertama, jalur Aisyah. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibn Adi dan Ibn Jauzi melalui jalan Ahmad bin Hafs, daripada Salamah ibn Syabib, daripada Abdullah bin Yazid al-Muqri, daripada Ibn Lahi'ah, daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Aisyah. Okey, boleh? Ke nak lukis juga? Lukis? Kalau tak faham kena lukis. Okey, tuan-tuan bacakan sanad. Aisyah, bawah Aisyah, Urwah, Hisham, Ibn Lahi'ah, kemudian Abdullah bin Yazid. Okey. Maka kalau kita tengok kat situ, Abdullah bin Yazid al-Muqri, bawah dia siapa? Salamah bin Syabib, bawah dia
Ahmad bin Hafs. Inilah sanad hadis yang pertama. Maka Ahmad bin Hafs adalah perawi dhaif. Ni bawah sekali ni. Bawah ni dhaif. Siap pegang denguh ni. Padam eh? Padang kalau ustaz denguh ustaz habis apa? Okey, boleh dengar? Bagus ya, betul ha. 10 markah. Ahmad bin Hafs. Ahmad bin Hafs perawi dhaif. Kemudian Ibnul Jauzi menyatakan sebab yang kedua, iaitu kedhaifan Ibn Lahiyah. Ibnul Jauzi dia sebut kedhaifan dalam kitab dia Al-Mawdu'at. Cuma Ibn Iraq Al-Kinani tidak bersetuju dengan alasan ini kerana hadis-hadis Ibn Lahiyah dihukum sebagai hasan. Okey. Sebab tu bila kita nak baca kalam ulama ni, hadis, kita tak boleh baca melainkan kita kena buat pokok ni dulu. Dan kita kena buat pokok, ni dipanggil pokok sanad. Sebab dia macam pokok sikit kan. Pokok sanad ni bila kita dah buat baru kita faham. Orang yang tak buat pokok ni dia akan kata, oh Ibn Lahiyah punya hadis hasan. Maka dia terus nak apply semua benda riwayat Ibn Lahiyah semua kira hasan. Tak boleh. Kerana Ibn Lahiyah kalau kita baca dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil, majoriti ulama kata dia bermasalah selepas dia punya perpustakaan dia terbakar. Habis tu Ibn Adi sebut hasan ni pasal apa? Ibn Adi sebut hasan ni, saya tengok. Saya pandangan Ibn Iraq ada benarnya kerana hadis ini adalah riwayat Abdullah bin Yazid Al-Muqri dari Ibn Lahiyah. Walaupun Ibn Lahiyah dihukum sebagai perawi yang dhaif, tetapi ulama hadis menyatakan hadisnya hasan jika hadisnya diriwayatkan oleh anak muridnya yang digelar sebagai Al-Abadilah, iaitu Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Yazid Al-Muqri. So ni yang saya sebut tadi ni Abadilah. Kalau Abadilah riwayat daripada Ibn Lahiyah, riwayat Ibn Lahiyah boleh pakai. Kenapa? Sebab mereka ni jumpa Ibn Lahiyah sebelum daripada dia punya perpustakaan terbakar. Maka bila kita tengok riwayat ni Abdullah bin Yazid ada, kan? Yang mana dia ni Abadilah. Abadilah ni Abdullah. Dipanggil Abadilah sebab semua nama Abdullah. Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Yazid Al-Muqri, Abdullah bin Wahab, dan juga ada seorang lagi sebenarnya saya tak sebut di situ, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Ada 4 orang Abadilah. Yang mana kalau dia riwayat daripada Ibn Lahiyah boleh pakai. Walau bagaimanapun hadis ni tetap dhaif disebabkan perawi ni dhaif. Kita ada satu lagi jalur Ibnu Abbas. Hadis ini riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus melalui jalur Salamah ibn Syabib daripada Ibrahim Al-Hakam daripada ayahnya daripada Ikrimah daripada Ibn Abbas. Riwayat ni dhaif kerana Ibrahim Ibn Al-Hakam Al-Adni dikategorikan sebagai perawi yang dhaif. Maka tak, riwayat satu lagi pun dhaif, Ibn Abbas. Kita ada satu lagi jalur Uqbah bin Amir, riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi melalui jalur Muhammad bin Amru bin Khalid daripada ayahnya daripada Ibn Lahiyah daripada Ibn Usyanah. Ini bukan Usyanah ni, Uyainah. Betul ke Usyanah? Betul Usyanah. Daripada Uqbah bin Amir, bukan Uyainah tabi'in. Cuma lafaznya sedikit berbeza, iaitu kelebihan ini hanya dikhususkan kepada mereka yang mengembirakan anak-anak yatim orang mukmin. Ada beza sikit lafaz. Sanad ni juga dhaif kerana ia diriwayatkan oleh Ibn Lahiyah. Tengok siapa riwayat daripada Ibn Lahiyah? Ayah kepada Muhammad bin Amr bin Khalid, iaitu Amr bin Khalid, bukan Abadilah. Maka bila bukan Abadilah, apa jadi riwayat dia? Dhaif. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini palsu kerana Amr bin Khalid sebenarnya adalah Amr bin Khalid Al-Wasiti Al-Qurashi. Beliau dikategorikan sebagai perawi pendusta. Kalau ikut Albani, palsu. Cuma saya berpandangan bahawa Al-Albani agak sedikit tersasar kerana Amr bin Khalid Al-Wasiti bukanlah anak murid Ibn Lahiyah. Saya baru ni orang bagi poster Rozaimi Al-Kadzab, Al-Albani kedua. Lepas tu ada orang bagi print screen kat saya.
Dok kata saya anti kat Albani. Saya penin. Belah sini kata saya anti Albani. Belah sana kata saya Albani kedua. Dalam ni saya setuju tak dengan Albani? Tak setuju lah. Tapi bila tak setuju dengan Albani, adakah makna kita hina Albani? Dah lah, tak setuju. Pasal apa tak setuju? Saya bagi bukti lah. Saya kata kerana Amru bin Khalid Al-Wasiti yang Albani kata dia tu perawi hadis ni dan dia pendusta, saya tengok dalam senarai anak murid Ibn Lahiyah, pendusta ni tak ada. Dia bukan anak murid. Maka saya kata sebaliknya yang menjadi anak murid Ibn Lahiyah ialah Amru bin Khalid Al-Harrani, bukan Al-Wasiti. Al-Wasiti daripada Wasit Iraq, Al-Harrani daripada Syam, tempat Ibn Taymiyah. Nama sama tapi orangnya lain. Nama sama, orang lain. Tu bahaya ilmu hadis ni. Okey. Beliau adalah seorang perawi yang thiqah. Cuma sanad ini daif disebabkan kedaifan Ibn Lahiyah. Bahkan ia menunjukkan Ibn Lahiyah tidak mengingati hadis ini dengan baik. Ia berlaku apabila ada keadaan beliau menjadikannya riwayat Aisyah dan kadang-kala meriwayatkannya riwayat Uqbah daripada riwayat Uqbah bin Amir. Sebab kita tengok riwayat Aisyah pun ada Ibn Lahiyah. Maka riwayat ni juga daif. Maka semua jalur-jalur hadis ni dianggap daif. Bila daif kita nak buat apa? Bila daif, kita kata fadilat ini tidak sahih daripada Nabi, dan hukum orang yang mengembirakan anak ni tak confirm lah syurga, cuma dapat pahala. Sebab Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi sebut man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Siapa yang tidak sayang kepada orang kecil di kalangan kami dan tidak mengiktiraf hak orang besar di kalangan kami, maka bukan daripada golongan kami. Maka Nabi suruh buat baik pada orang yang buat baik kepada orang tua dan juga budak-budak. Hadis berlembut dengan anak perempuan sama pahalanya seperti menangis kerana takutkan Allah. Kalau kita tengok gambar tu, hadis nombor apa? Nombor 3. Ini bila nak habis ni? Kan? Panjang kan? Sampai kedua kan? Kau mau tunggulah kan? Saya nak balik. Barang siapa menyenangkan anak perempuannya, maka darjatnya bagi orang yang sentiasa menangis kerana takut pada Allah. Ya amin. Siapa tak ada anak perempuan kat sini? Tak dapat ni fadilat ni. Ini pula hadis ketiga yang disebutkan dalam gambar satu sebelum ini. Setelah meneliti kitab-kitab hadis, saya dapati ketiga hadis ini dan hadis ketiga dan hadis kelima dalam gambar ni adalah satu hadis riwayat dengan lafaz berikut, iaitu sesiapa yang membeli barang dari pasar untuk anaknya, dia seperti membawa sedekah sehingga dia memberikan kepada mereka. Hendaklah dia mulakan pemberian kepada anak perempuan sebelum anak lelaki, kerana sesungguhnya Allah bersifat lembut dengan anak perempuan. Siapa yang bersifat lembut dengan anak perempuan sama seperti orang yang menangis kerana takut ke Allah Azza wa Jal. Ini hadis dia. Okey? Baik. Status hadis dia. Hadis ni sebenar riwayat Ibn Hibban, Ibn Adi dan Ibn Al-Jawzi. Ia merupakan hadis palsu. Ia dihukum palsu oleh ramai ulama hadis seperti Ibn Hibban, Ibn Al-Jawzi dan Ibn Adi. Tiga-tiga yang riwayat tu, tiga-tiga kata palsu. Sebab tu kita tak boleh kata kalau hadis ni palsu, pasal apa dalam kitab? Dah orang yang riwayat pun kata palsu, nak kata apa lagi? Macam tu lah. Kan marah tak? Sebab apa? Dia kata dua sebab ulama menilai palsu. Pertama, ada perawi nama Muhammad Ibn Amr An-Nasibi. Beliau adalah seorang pendusta. Kata Ibn Hibban, beliau memalsukan hadis dan menyandarkan kepada perawi siqah. Kedua, perawi yang bernama Yazid Ar-Raqashi. Beliau terlalu daif. Kata Ibn Al-Jawzi, padanya terdapat pegangan agama, tetapi beliau tersilap dalam hadis sehingga mengubah kalam Hasan Al-Basri dan meriwayatkannya daripada Anas, daripada Nabi SAW, sedangkan beliau tak sedar. As-Suyuti dan Ibn Iraq Al-Kinani membawa jalur lain bagi hadis ni, seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Kharaiti dalam kitabnya Makarimul Akhlaq. Lafaznya lebih kurang sama, tapi ada sedikit perbezaan. Riwayat ni terlalu daif, seperti mana yang dinyatakan oleh Al-Iraqi.
kerana terdapat dalam riwayat dia itu Aban ibn Abi Ayyash, beliau adalah perawi matruk. Jadi apa pandangan Islam? Pandangan Islam tak suruh beza anak lelaki anak perempuan, bagi sama. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Nabi kata i'dilu baina auladikum i'dilu baina abnaikum, berlaku adillah kepada anak-anak kamu, berlaku adillah kepada anak-anak kamu. Jangan bezakan. Sekali ayah sayang kat anak perempuan lah, anak lelaki dia terkajang tak mau. Ataupun bagi apa-apa bagi anak perempuan, anak lelaki tak bagi, sebab dia kata bagi anak lelaki aku dapat apa, bagi anak perempuan aku dapat syurga. No, Nabi suruh bila nak bagi adil. Okey, hadis ciuman kepada anak meninggikan darjat di syurga. Okey, kalau tengok gambar tu, hadis tu saya tak jumpa. Saya jumpa riwayat yang lain yang kata qabbilu auladakum, cium anak kamu, kerana bagi kamu setiap ciuman itu satu darjat di dalam syurga, yang mana antara dua darjat di dalam syurga ni 500 tahun perjalanan. Mana luas lah. Maka riwayat ni tak ada. Riwayat ni adalah riwayat Syiah yang diriwayatkan oleh At-Tubrusi dalam kitab dia Makarimul Akhlaq. Ini bukan kitab Ahli Sunnah, ni kitab Syiah. Baik. Maka kita tak boleh kata ia daripada Nabi kerana ia tidak ada asal di sisi Ahli Sunnah. Hadis kelebihan pergi ke pasar dan memberi buah tangan kepada anak. Hadis kelima dalam gambar tu, kalau kita tengok, saya jumpa dalam riwayat Al-Kharaiti dalam kitab dia Makarimul Akhlaq. Dia kata sesiapa yang keluar ke pasar orang muslimin membeli sesuatu lalu membawa barang itu ke rumahnya dan memberikannya kepada anak perempuannya, bukan anak lelaki, maka Allah akan memandangnya. Sesiapa yang dilihat oleh Allah maka tidak akan diazab. Hadis ini daif disebabkan dalam sanadnya terdapat perawi bernama Yazid ibn Aban Ar-Raqashi. Beliau adalah perawi yang daif. Dan dia bukan hanya riwayat yang daif, dia juga bercanggah dengan riwayat yang sahih yang mana Nabi suruh berlaku adil kepada anak-anak, bukan bagi anak perempuan. Ni nampak diskriminasi ni. Mujur tak sahih? Kalau tak, dia diskriminasi lah. Kita kena buat Kementerian Pembangunan Lelaki dan Masyarakat. Sebab ditindas. Bismillah. Hadis kelebihan ibu menyusukan dan menjaga anak. Riwayat ni lah, siapa yang bagi anak susu dapat kelebihan apa? Dapat kelebihan memerdekakan 70 orang hamba sahaya kerana Allah. Hadis ni memang ada riwayat Tabrani. Maka saya kata, setelah melakukan penelitian terhadap kitab-kitab hadis, saya dapati hadis ni palsu kerana ada perawi bernama Amr bin Sa'id Al-Khawlani. Berikut pelanggan ulama hadis. Saya bawa ulama hadis sebab nanti orang kata saya yang suka palsukan hadis. Saya bawa pandangan ulama hadis. Kalau tak setuju pun tak apalah, tak setuju dengan ulama hadis. Tapi jangan kata dia orang ni Wahabi. Dia orang yang cakap tu, bukan saya. Pertama, Ibn Hibban kata beliau meriwayatkan hadis palsu daripada Anas bin Malik, yang mana mereka yang mendalami ilmu hadis akan mengakui kepalsuannya. Kata Al-Uqaili, riwayat beliau tidak mempunyai mutabaat, tidak ada penyokong. Penyokong macam ni. Kalau mutabaat daripada Ibn Abbas, Muhammad bin Abbad dengan Atta' tu mutabaat. Kerana sokong menyokong. Tak boleh kerana tidak ada nilai maka tak boleh sokong. Maka Uqaili kata riwayat beliau tidak mempunyai mutabaat, tidak ada penyokong. Tidak juga diketahui riwayat beliau melainkan daripada jalur beliau saja. Dia seorang-seorang riwayat. Orang lain tak ada yang... Kita kalau belajar hadis mesti ada anak murid yang lain kan. Ni belajar seorang-seorang. Dan dia pun tak berapa kuat. Maka riwayat dia dianggap mungkar. Komentar Az-Zahabi, beliau meriwayatkan hadis palsu. Tapi kita bukan nak nafi ibu yang menyusukan anak ni punya fadilat tu dapat pahala, kita tak nafi. Tapi bila nak kata benda ni daripada Nabi, kena bawa mari hadis sahih. Dan ni palsu ni. Tak boleh kata apa salahnya benda baik, tak boleh. Kerana hadis palsu. Tidak ada kebaikan dalam pembohongan. Hadis pengampunan selama 50 tahun bagi orang yang berpuasa akhir Zulhijjah dan awal Muharram. Ada orang kata siapa puasa pada akhir Zulhijjah dan awal Muharram dapat pengampunan 50 tahun. So apa status hadis ni?
Hadis ni palsu, dinilai palsu oleh ulama hadis seperti Ibnu Jauzi, As-Suyuti dan Ibn Iraq Al-Kinani dan juga Asy-Syaukani. Kerana terdapat dua orang perawi yang bernama Al-Juwaibari dan juga Wahab bin Wahab. Kedua-dua mereka adalah pendusta. Okey? Maka apa yang perlu kita buat bila kita tahu hadis ni palsu? Saya kata tidak dinafikan puasa antara ibadah yang dianjurkan oleh Islam. Tambahan pula terdapat hadis sahih yang menganjurkan puasa pada bulan Muharram, terutama pada hari Ashura. Namun kelebihan pengampunan 50 tahun bagi mereka yang berpuasa tidak terdapat dalam mana-mana hadis sahih. Tambah pula hadis palsu. Memang tak boleh lah. Kan? Ada satu riwayat, saya tak tahu ada ke tak dalam ni. Tak ingat. Dia kata siapa yang berselawat ke atas Nabi pada petang Jumaat, maka akan dapat pengampunan 80 tahun. Riwayat ni matruk, terlalu dhaif, tak boleh pakai lah dalam fadailul amal. Memang ada hadis sahih bagi tahu kelebihan berselawat pada hari Jumaat tu, memang ada yang sahih. Tapi bab pengampunan 80 tahun tu tak sahih, terlalu dhaif. Jadi kalau orang kata biarlah, nak galak orang beramal, kita kata nak galak orang beramal fadailul amal, hadis dhaif kena dhaif ringan, bukan dhaif berat macam ni. Dia kata alah apa salahnya 80 tahun. Katalah dia nak selawat, lepas tu dia minta supaya Allah Ta'ala ampunkan dia 80 tahun. Saya kata apa yang kedekut sangat? Mintalah pengampunan sebanyak ayat. Pasal 80 tahunnya. Kan? Okey. Hadis azab wanita yang ditunjukkan kepada Nabi sewaktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang ni tuan-tuan biasa tengok ni. Riwayat ni banyak selalu disebarkan di Facebook. Yang mana Nabi nampak pada malam Isra' dan Mi'raj tu orang terbalik lah, digantung. Kan? Riwayat ni banyak. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok riwayat ni memang nampak keinsafan lah. Insaf sungguh. Tengok gambar pun insaf lah. Cuma hadis ni terlalu dhaif sehingga pengarang kitab Al-Kabair menyebut hadis ni yang hampir sama dengan riwayat ni tanpa sanad, iaitu Az-Zahabi. Ibn Babawih Al-Kummi meriwayatkan hadis ni dalam kitab dia Uyun Akhbar Ridha, kitab Syiah. Dia ada sebut perawi-perawi dia. Tapi semua perawi dia, kebanyakan perawi dia tak dikenali. Majahil. Perawi yang tak dikenali, tak tahu siapa. Kerana itu riwayat Syiah, bukan riwayat Ahlu Sunnah. Maka tak boleh. Okey? Maka kita kata pada kita riwayat ni tidak ada asalnya. Riwayat ni tidak ada asalnya. Tapi bukan makna boleh buka aurat pun tak boleh lah. Hadis 15 azab khusus meninggalkan solat. Dia kata seksa di dunia dapat apa, seksa menghadapi sakaratul maut, seksa di alam kubur, macam-macam lah. 15 apa? Azab. Hadis ni palsu. Ia dihukum palsu oleh Ibn Hajar dengan katanya hadis ni terzahir kebatilannya daripada rekaan ahli-ahli tarikat. Bukan saya sebut, Ibn Hajar yang sebut. Cuma solat ni memang penting lah. Cuma kita nak khususkan azab, siapa tak solat Zuhur dapat azab ni, tak ada. Satgi orang pilih pula, ni dosa ringan sikit. Sama macam hadis azab meninggalkan solat. Tinggal solat subuh dapat apa, tinggal solat Zuhur dapat apa, ni dapat apa, tinggal solat asar dapat apa. Dia boleh pilih. Kata yang ni ringan sikit, boleh tinggal kot. Hadis ni tidak ada asal lah. Tidak ada asal. Hadis asal usul tembakau, ini pun laju juga ni. Ini pun tak ada asal lah. Tapi heran, dia orang boleh reka cerita panjang tau. Dia kata tembakau ni asalnya daripada kencing syaitan kan. Syaitan membening. Bila aku kencing? Dia boleh reka benda ni. Punya bersungguh lah. Kan? Hadis ni tak ada asal. Cuma merokok tu haram lah. Sekali bila kita sebut hadis ni palsu, orang merokok seronok lah kan. Dah. Merokok tak boleh. Tapi hadis ni palsu. Hadis larangan bercakap tentang urusan dunia dalam masjid. Kononnya Nabi kata, man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu 40 sanah. Siapa bercakap dengan bercakapan dunia dalam masjid, Allah Ta'ala akan gugurkan amalannya selama 40 tahun. Cakap urusan dunia dalam masjid.
Agak-agak kita bercakap urusan dunia. Contoh apa cakap urusan dunia? Nak pergi makan kat mana? Lepas solat. Pergi makan mana? Han? Habis amalan 40 tahun. Tengok-tengok kawan pakai baju cantik sikit. Baju ni beli kat mana? 40 tahun habis kau. Woi, susah tau. Nasib baik saya cek-cek hadis ni. Saya kata hadis ni palsu dan tidak benar sebagaimana yang dihukumkan oleh As-Saghani. Penilaian ini juga dipersetujui oleh ulama hadis kemudian seperti Mulla Ali Al-Qari, Al-Ajluni dan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ini semua ulama-ulama hadis besar. Bercakap urusan dunia dalam masjid ni salah ke tak? Tak salah. Kita baca dalam Sahih Bukhari. Kan ada seorang badui datang, Nabi tengah baca khutbah Jumaat. Dia kata, "Ya Rasulullah, tolong doa pada Allah supaya Allah Ta'ala turunkan hujan." Urusan dunia lah tu. Lepas tu hujan turun seminggu tak berhenti. Sampai banjir. Minggu depan datang lagi. "Ya Rasulullah, halakatil amwal. Semua harta saya dah rosak. Wang qata'atis subul. Jalan-jalan pun dah terputus sebab banjir. Doa pada Allah supaya alih hujan ni." Dalam masjid. Dalam masjid. Jadi apa yang dilarang dalam masjid ni? Dilarang dalam masjid ni kita cakap benda kotor. Habis tu luar masjid boleh tak? Luar masjid pun tak boleh. Yang nak cakap sangat benda kotor tu buat apa? Kan? Maksud dia kalau luar masjid pun tak boleh, dalam masjid lagi lah tak boleh. Jangan menjerit dalam masjid. Tak boleh. Tapi kalau bercakap urusan dunia yang ada kaitan dengan agama, yang ada kaitan dengan masyarakat, boleh bercakap. Bukanlah rigid sangat Islam ni. Baik. Nak mencarut tak boleh dalam masjid. Luar masjid pun tak boleh mencarut. Macam tu. Baik. Hadis malaikat mendoakan rahmat bagi penduduk rumah yang menyimpan madu. Tengok dia punya riwayat. Madu lebah. Dah. Yang belah sini tadi diam je sebab ini muda-muda lagi. Yang sana tu. Yang sana langsung tak ada suara. Dia kata, "Ustaz, kalau boleh sikit Ustaz, hadis ni tak mau." "Demi Allah yang aku dalam genggamannya, minumlah madu," dia kata. "Malaikat akan memohon rahmat pada penghuni rumah yang ada madu di dalamnya. Jika seseorang itu makan madu, 1000 ubat yang masuk ke perutnya dan 1,000,000 penyakit keluar daripadanya." Dia kata hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni saya jumpa. Cari jumpa. Riwayat dia, kamu kena minum madu. Tidak ada rumah yang ada madu melainkan malaikat rumah tu akan beristighfar untuk dia. Sama macam riwayat tadi sebut. Riwayat ni, status dia, setelah meneliti beberapa kitab hadis, maka didapati hadis ni terlalu daif. Berikut komentar ulama hadis terhadap satu hadis ni. Al-Ismaili kata hadis ni terlalu mungkar. Tonton, terlalu mungkar ni maksudnya hadis ni tak dikenali. Ulama hadis tak tahu daripada mana punca. Tak ada punca. Dia seorang yang bawa riwayat tu. Dan dia tu pun taklah bagus mana. Macam tu. Ibnu Jauzi, hadis ni palsu dan beberapa perawinya tidak dikenali. Az-Zahabi kata hadis ni batil. Saya mendapati terdapat dua kesalahan dalam gambar ni. Gambar tadi. Pertama, orang yang buat poster ni telah menyebarkan hadis terlalu dhaif tanpa menyatakan status hadis dia. Apa yang difikirkan hanyalah untuk melariskan produk dalam poster yang dijual tu. Ini kesalahan yang tak patut dilakukan lah. Tapi sebenarnya bukan dia je. Sebenarnya orang yang berniaga ni lama dulu dah buat. Dia berniaga tembikar, dia buat hadis pasal tembikar. Dia berniaga terung, dia buat hadis pasal terung. Ni berniaga madu. Dia duk sebar benda ni lah. Tak tanya ustaz dulu. Dan yang kedua kesalahan dia, pembuat poster ni juga menyandarkan hadis tersebut kepada Imam Bukhari dan Muslim. Dah lah ni bohong atas nama Nabi. Bohong pula atas nama Bukhari dan Muslim. Sangat-sangat bahaya. Sebab tu sekarang ni kalau dulu orang kata kan, "Ustaz, hadis ni boleh sebar Ustaz?" Dia tulis dalam kurungan Bukhari Muslim. Saya kata kalau bab-bab internet ni jangan dulu. Kecuali kalau dia letak riwayat Bukhari, letak nombor hadis, kita yakinlah sikit. Dia letak Muslim, letak nombor hadis, nampak dia semak lah. Kadang-kadang disebut riwayat Muslim,
Dia kata saya tak tipu, memang riwayat ni orang Muslim, saya lah. Dia mesti ni. Kan? Tapi fadilat apa ni madu ni memang ada. Nabi sebut asyifa'u fi thalathah. Penyembuhan tu pada 3 perkara. Syurbatu asal wa syartatu mihjam wa kayyatun bin nar. Wa anha ummati 'anil kay. Penyembuhan tu pada 3 benda. Minum madu, bekam dan juga panaskan dengan api. Tapi Nabi kata aku larang umat aku daripada panaskan dengan api. Maka ulama kata makruh lah panas dengan api sebab dia menyeksa. Tapi hadis yang tadi tu tak ada lah. Bab 1000 penyakit keluar daripada badan apa semua, tidak ada yang sahih, terlalu dhaif. Hadis kisah Ukasyah yang ingin memukul Nabi. Ini yang bergaduh dulu ni. Semua tahu kan kisah ni? Saya terpaksa buat video tag team dengan Ustaz Nasai. Baru dia orang tak lawan balik. Kau tak jenuh? Maka apa kata Ibnul Jauzi? Tengok muka surat 48 tuan-tuan. Apa kata Ibnul Jauzi? Dia kata hadis ini palsu yang mustahil berlaku. Moga Allah membalas kepada sesiapa yang memereka-rekanya, dan semoga Allah memburukkan sesiapa yang merosakkan syariah dengan kekeliruan yang dingin dan ucapan yang tidak layak bagi Nabi SAW. Itu SAW bukan SWT silap. Dan tidak layak bagi sahabat. Yang dituduh dalam memalsukan hadis ini ialah Abdul Mun'im ibn Idris ibn Sinan. Kata Imam Suyuti, maudhu' afatuhu Abdul Mun'im. Maudhu', penyakit hadis ni yang menyebabkan dia palsu adalah Abdul Mun'im. Kata Ibn Hajar Al-Haytami, rawahu Tabarani wa fihi Abdul Mun'im ibn Idris wa huwa kadzabun wadda'. Dia kata riwayat Tabrani dan dalam sanadnya ada Abdul Mun'im ibn Idris yang mana dia ni adalah kadzab, pendusta dan pemalsu hadis. Jadi kalau boleh kita jangan duk sebarlah kisah Ukasyah ni. Memanglah kisah Ukasyah ni dia menyentuh sentimental sikit. Sebut tu nangis-nangis tu. Saya ada dapat satu video, voice note. Orang bagi kat saya. Ustaz tu komen bila saya kata hadis tu palsu. Orang tanya kat ustaz tu. Satu ustaz tengah buat kuliah. Dia kata, tuan-tuan, hadis Ukasyah ni paling tidak taraf dia hasan. Dan benda ni ada dalam Sahih Muslim. Saya pening. Macam mana boleh ada dalam Sahih Muslim? Takkan ulama-ulama hadis ni tak tahu? Lepas tu dia kata, tuan-tuan jangan percaya sangat orang yang kata palsu ni. Yang kata palsu ni Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ni anak murid Ibn Taymiyah. Tuan-tuan, Ibnul Jauzi meninggal bila? 597. Ibn Taymiyah 728. Bila masa Ibn Jauzi pergi menjadi anak murid Ibn Taymiyah? Ibn Jauzi tua lagi. Dia keliru antara Ibn Jauzi dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Yang jadi anak murid Ibn Taymiyah tu Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Jadi sebab tu kita kata, bila tak reti ilmu hadis jangan masuk. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib, kata Ibn Hajar. Siapa yang bercakap bukan pada bidang dia akan bawa keajaiban. Kita pun ajaib tengok macam mana Ibn Jauzi boleh berguru dengan Ibn Taymiyah setelah dia menjadi mayat. Kan? Okey. Hadis ganjaran syurga bagi orang yang bermimpi bertemu Nabi. Tuan-tuan, pertama sekali orang yang bertemu Nabi ni, orang mimpi jumpa Nabi ni rezeki. Tu kita tak beza pendapat. Kalau dia baca hadis, dia tengok sifat-sifat Nabi tu sama macam mana yang dia nampak dalam mimpi, tu rezeki besar untuk dia. Ya? Tapi kalau orang yang mimpi jumpa Nabi, confirm ke dia masuk syurga? Tak confirm. Rezeki je lah, tapi tak confirm. Jadi, ada tak riwayat yang kata macam tu? Adalah beberapa riwayat. Tengok.
Saya kata hadis ni sebenarnya diriwayatkan melalui dua jalur. Keterangan berkaitan dengan hadis ni sebagaimana berikut. Yang pertama, hadis ni riwayat daripada Ibn Asakir dalam Tarikh Dimash dan Ad-Dailami. Riwayat ni terlalu dhaif kerana perawi bernama Sa'id bin Maisarah. Beliau terlalu dhaif, bahkan banyak meriwayatkan hadis mungkar. Berikut pula merupakan komentar ulama hadis terhadap beliau. Yahya Al-Qattan menganggap beliau pendusta. Imam Bukhari mendengar daripada Anas bahawa beliau Sa'id bin Maisarah mungkarul hadis. Abu Hatim mengatakan mungkar hadis. Mungkar hadis ni perawi hadis mungkar. Dhaif, beliau meriwayatkan daripada Anas hadis-hadis mungkar. Kemudian kata Ibn Hibban, dikatakan beliau tidak pernah berjumpa Anas, tetapi beliau meriwayatkan daripada Anas hadis-hadis palsu yang tidak menyerupai hadis Anas. Hal ini seolah-olah beliau meriwayatkan daripada Anas daripada Nabi SAW, apa yang beliau dengari daripada cerita-cerita rekaan penglipu lara. Riwayat yang kedua, penyakit yang kedua, perawi bernama Yahya bin Sa'id Al-Attar. Beliau juga dhaif di sisi majoriti ulama hadis seperti Yahya bin Ma'in, Ibn Khuzaimah, Al-Uqaili, Ibn Adi, Ibn Hibban dan Daraqutni. Oleh yang demikian, hadis ini dinilai oleh Ibn Adi sebagai tidak terpelihara, iaitu hadis mungkar. Jalur yang kedua dan jalur yang ketiga, saya komen sekali, kerana jalur yang kedua dan ketiga ni dia ada persamaan, iaitu kedua-dua riwayat ni adalah riwayat pengarang kitab Tafsir Al-Ahlam. Okey? Setelah saya meneliti kedua-dua riwayat ni, maka saya dapati bahawa riwayat ini tidak pernah disebut oleh ulama hadis mutaqaddimin dan mutaakhirin. Mutaqaddimin yang awal, mutaakhirin yang akhir. Ibn Adi sebagai contoh tidak menyebut hadis ni mempunyai jalur lain selain daripada jalur pertama. Begitu juga Az-Zahabi dalam Mizan Al-I'tidal dan Al-Muttaqi Al-Hindi. Manakala Kanzul Ulmal tidak menyebut jalur lain untuk hadis ni selain daripada jalur pertama. So, yang nombor 2 dengan nombor 3 ni, ulama mutaqaddimin, ulama hadis tak kenal. Tak pernah sebut. Masa komen hadis ni, yang dia orang sebut cuma satu. Panel Fatwa Islam Web berpendapat bahawa berlaku tashif. Tashif ni dia berlaku kesilapan dalam bentuk huruf. Okey. Nanti saya urai. Dalam sanad jalur kedua dan ketiga. Jalur yang sebenarnya adalah jalur pertama, manakala jalur kedua dan ketiga adalah kesilapan ketika menukil nama-nama perawi. Sebenarnya saya bersetuju dengan pandangan ini kerana beberapa perkara. Pertama, semua jalur ini bertemu pada perawi yang bernama Muhammad bin Musaffa. Beliau pula tidak mempunyai guru yang bernama Bakar bin Sa'id. Kalau tengok jalur yang kedua tu, kan ada Muhammad bin Musaffa daripada Bakar bin Sa'id. Muka surat 51. Kita tengok muka surat 51. Muhammad bin Musaffa daripada Bakar bin Sa'id. Kalau tuan-tuan tengok jalur pertama, muka surat 50, Muhammad bin Musaffa daripada Yahya bin Sa'id. Okey? Satu daripada Yahya bin Sa'id, satu daripada Bakar bin Sa'id. Okey. Kemudian jalur ketiga pun dia kata Muhammad bin Musaffa Al-Himsi daripada Yahya bin Sa'id. Sekarang kita ada dua. Muhammad bin Musaffa ada guru nama Bakar bin Sa'id dan Yahya bin Sa'id. Bentuk perkataan, saya kata, bentuk perkataan Bakar dan Yahya dalam tulisan Arab sangat hampir. Bateri habis ke? Yang buat MP3. Okey. Bakar dengan Yahya kalau dalam tulisan Arab lebih kurang sama. Kalau tulisan tangan, dulu kan tulisan tangan kan? Bakar macam tu dengan Yahya kalau zaman dulu tulis. Jadi kalau ditulis tangan, kemungkinan untuk orang baca yang ni dia boleh sengit sikit. Nampak macam ada ruang untuk jadi Yahya. Kemudian bentuk perkataan Al-Attar dan Al-Qattan sangat hampir. Al-Qattan zaman dulu kan tak ada titik. Kalau ada titik pun tak apa nampak kan? Dengan Al-Attar. Kan? Okey.
bentuk perkataan Maisarah dan Muslim juga. Jadi ketiga-tiga ni kemungkinan untuk berlaku tashif, kesilapan dalam nukilan sangat-sangat hampir. Kalau tonton tengok tulisan Arab zaman dulu, manuskrip zaman dulu, tulisan saya ni cantik betul ni. Kalau nak dibandingkan dengan tulisan Arab dulu. Jadi kemungkinan untuk berlaku tashif tu sangat jelas kerana perkataan tu sangat, bentuk dia tu sangat hampir. Maka sebab itu saya katakan, maka inilah petunjuk yang menunjukkan berlakunya kesilapan dalam sanad jalur yang kedua dan ketiga. Maka saya kata riwayat ni adalah riwayat terlalu dhaif, bahkan mengikut sebahagian ulama palsu. Tapi pada saya dia terlalu dhaif kerana perawi ni perawi mungkar, perawi hadis mungkar, maka tak boleh kita sandarkan kepada Nabi dan tak boleh dijadikan sebagai fadailul a'mal. Maka saya katakan tidak dinafikan bahawa mimpi bertemu Nabi SAW adalah anugerah daripada Allah yang amat berharga. Cuma kelebihan syurga bagi orang yang bermimpi bertemu baginda ni tidak ada dalil yang sahih setakat ini. Maka perlu diingat bahawa seorang Muslim yang tidak pernah bermimpi jumpa Nabi bukanlah bermakna dia tidak saleh ataupun tidak mencintai baginda. Cuma saya ada komen satu lagi dalam blog saya, dalam web saya kata sepatutnya jangan banyak cerita lah pasal tidur ni. Pasal mimpi ni jangan banyak sangat cerita. Kita nak bangunkan umat, bukan nak suruh tidur banyak. Hadis kelebihan potong kuku pada hari-hari tertentu ni pun satu jugalah. Siapa potong hari Sabtu dapat apa? Siapa potong hari Sabtu keluar daripada dia penyakit, masuk penawar. Siapa potong hari Ahad keluar daripada dia kemiskinan, masuk pada dia kekayaan. Siapa potong hari Isnin keluar daripada dia kecacatan, masuk kepada dia kesihatan. Keluar potong hari Selasa keluar daripada dia sopak, masuk pada dia kesejahteraan. Siapa potong hari Rabu keluar daripada dia was-was dan ketakutan dan masuk pada dia keamanan dan kesihatan. Siapa potong kuku hari Khamis keluar daripada dia kusta dan masuk kepada dia kesihatan. Siapa potong hari Jumaat maka masuk kepada rahmat dan keluar daripada dia daripada badan dia dosa-dosa. Hadis ni palsu, kata ulama hadis seperti Ibn Jauzi. Hadis ni palsu ke atas Nabi SAW dan dia di antara seburuk-buruk hadis palsu. Kata Asy-Syaukani, dia adalah hadis palsu. Dalam sanad dia terdapat dua orang pemalsu hadis, iaitu Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam dan Hannad. Terdapat dua perawi hadis palsu dan ramai perawi-perawi yang tak dikenali. Maka Allah memburukkan pendusta-pendusta dan memburukkan lafaz-lafaz mereka yang teruk dan kalimah-kalimah mereka yang longgar. Ya? Jalur kedua, ada lafaz yang kata Nabi memotong kuku dan trim misai sebelum dia keluar pada hari Jumaat. Hadis ni dhaif kerana terdapat perawi bernama Ibrahim bin Qudamah Al-Jumahi, beliau tidak dikenali. Al-Bazzar dan juga Ibn Hajar menghukumnya sebagai dhaif. Ada jalur daripada Ibnu Abbas yang kata siapa potong kuku hari Jumaat sebelum solat, Allah Ta'ala akan keluarkan daripada dia semua jenis penyakit dan masukkan semua jenis penawar. Hadis ini terlalu lemah, terlalu dhaif kerana perawi bernama Talhah bin Amr, beliau adalah matruk, terlalu dhaif, ditinggalkan oleh riwayatnya oleh Ibn Hajar. Ada satu lagi jalur daripada Aisyah, iaitu Nabi SAW mengatakan sesiapa yang memotong kuku pada hari Jumaat akan dihindari daripada segala keburukan sehingga datang Jumaat berikutnya. Maka hadis ni palsu kerana ada terdapat perawi pendusta bernama Ahmad bin Sa'id bin Faqruyah. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibn Abi Hatim dalam Jarh atau Ta'dil. Ada satu lagi riwayat Ibn Mas'ud yang mengatakan, yang mana Ibn Mas'ud mengatakan siapa yang potong kuku dan trim misai dia pada setiap hari Jumaat, Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam dia penawar dan akan keluar daripada dia penyakit. Hadis ini terlalu dhaif kerana terdapat perawi bernama Saleh bin Bayan, beliau perawi yang ditinggalkan, matruk dan bersendiri dalam riwayat ni. Sebab itu Imam Daraqutni menghukumnya sebagai terlalu dhaif. Hal ini disebutkan oleh Ibn Jauzi dalam kitab dia Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Okey? Kemudian ada jalur lain lagi yang mengatakan sama juga siapa potong kuku hari Jumaat, Allah Ta'ala akan keluarkan daripada badan dia penyakit.
dan masukkan penawar. Riwayat ni juga dhaif kerana riwayat ni mursal. Mursal ni maksud terputus sanad. Tadi kita sebut kan, hadis nak jadi sahih tak boleh terputus sanad. Maka dia kata hadis ni mursal kerana Hamid Al-Himyari bukan sahabat dan dia riwayat daripada Nabi. Ya? Okey. Beliau juga tidak menyandarkan lafaz ni kepada Nabi. Dia kata apa? Dia kata dikatakan siapa yang potong kuku hari Jumaat. Dia tak kata Nabi kata. Dia dah lah bukan sahabat. Dia tak sandarkan pada Nabi. Maka dia bukan hujah. Dan terdapat perawi bernama Al-Mas'udi. Dia adalah perawi yang nyanyuk di akhir hayat. Asim bin Ali yang dengar daripada Mas'udi hadis ni, dia ni memang kategori anak murid yang dengar daripada tok guru dia lepas tok guru dia nyanyuk. Maka tok guru tengah nyanyuk baca hadis apa hukum? Tak betul lah hadis tu. Ada satu lagi jalur Abu Ja'far Al-Baqir yang mengatakan, Baihaqi riwayat, Nabi SAW suka untuk potong misai dan juga potong kuku pada hari Jumaat. Riwayat ni juga dhaif kerana sanad dia terputus kerana Abu Ja'far Al-Baqir bukan sahabat. Dia riwayat pada Nabi, dia bukan sahabat, dia tak pernah jumpa Nabi. So ada gap. Kita tak tahu siapa gap tu. Maka saya kata jelas di sini tidak ada hadis yang sahih berkaitan kelebihan memotong kuku pada hari tertentu. Bukan hati itu, pada hari. Fadilat yang disebutkan itu sebenarnya tidak mempunyai sumber-sumber yang sahih daripada mana-mana hadis. Maka As-Sakhawi kata tidak sabit pada kaifiatnya dan tidak ada yang sabit pada hari-hari tertentu nak potong kuku daripada Nabi, walaupun satu tidak ada. Bahkan sebagian ulama kata bila patut potong kuku ni? Bila perlu. Bila panjang, bila perlu, potonglah kuku. Hadis menjelir lidah pada kanak-kanak. Ini saya gaduh panjang tuan-tuan dengan geng-geng Suaja. Saya gaduh berapa risalah? 5 risalah kot. Punya nak hurai bagi faham. Okey. Tuan-tuan tengok ni. Ada satu hadis yang mana dikatakan Nabi SAW menjelirkan lidahnya pada pada Husain. Husain tengok lidah Nabi yang merah tu, Husain suka. Riwayat ni memang dinilai hasan oleh Al-Iraqi, oleh Syekh Albani dan Syekh Syuaib Arnaud, guru saya. Tapi saya tak setuju dengan penilaian ni. Walaupun guru saya tak setuju. Kenapa tak setuju? Nanti saya beritahu. Baik. Saya kata riwayat ni tak sahih. Kenapa tak sahih? Ni kena hurai bagi panjang sikit. Tuan-tuan boleh tahan ke? Kita baru sejam kan? Baru sejam. Boleh tahan ni. Main golf 5 jam okey? Ui, jangan tulik. Oh, okey, sorry. Okey. Baik. Hadis ni dia riwayat daripada satu riwayat daripada Abu Hurairah, satu bawah dia Abu Salamah, bawah dia Muhammad bin Amru bin Alqamah. Bawah Muhammad bin Amru ni ada 2 orang perawi. Siapa? Muhammad bin Bishr, Khalid bin Abdullah. Okey. Tuan-tuan tengok ya. Kalau kita tengok riwayat ni, ini sahabat lah. Okey, clear. Abu Salamah siqah. Siqah ni kira perawi hadis sahih. Ni soduk yukhti. Soduk ni orang yang bercakap benar, dia bukan bohong. Tapi dia punya level, tadi saya sebut, perawi hadis hasan punya level 60 ke 80 punya level. Dia tak berapa kuat dan dia ada melakukan kesilapan. Yukhti ni buat silap. Maksud dia bukan
perawi hadis hasan yang bertaraf tinggi, dia ni kira macam dalam kalau 100 dia riwayat, 60 betul. Lagi 40 salah. Sebab dia buat silap. Ini okey, ini pun okey. So kalau kita tengok hadis ni, riwayat ni, hadis jadi apa? Hasan. Sebab ni. Maka sebab itu Syekh Albani, Syekh Syuaib Arnaud kata hasan. Tapi saya tak setuju. Pasal apa saya tak setuju? Bila saya cari sanad yang lain, saya jumpa satu lagi sanad macam ni. Nabi, ni pun Nabi atas ni Nabi lah. Sebab Nabi yang jelil lidah kan. Bawah daripada Nabi ni tak ada Abu Hurairah, terus Abu Salamah. Bawah dia Muhammad bin Amru. Bawah dia ada Muhammad bin Bishir, Abdah, dan seorang lagi siapa? Yazid bin Harun. Yang ni okey, yang ni okey, yang ni okey, yang ni okey. Cuma masalah dia mursal sebab Abu Salamah bukan sahabat. Sanad dia terputus. So, bila ada dua sanad sama, sanad ni sama, tuan-tuan boleh ikut ke ni? Saya takut saya cakap seorang-seorang. Okey? Boleh. Bila sanad dia sama, kita cari madar. Madar ni maksudnya di mana hadis tu berputar. Hadis tu berputar pada perawi ni, Muhammad bin Amru dan Muhammad bin Amru. Kerana anak murid dia beza riwayat daripada dia. Dua orang anak murid dia riwayat dengan bubuh nama Abu Hurairah. Tiga orang anak murid dia bubuh tanpa Abu Hurairah. So berlaku percanggahan. Bila berlaku percanggahan, perawi yang sama, kita tak boleh kata, oh riwayat ni telah disokong oleh riwayat ni. Itu yang Syekh Albani buat. Itu yang Syuaib Arnaud buat. Tak boleh. Kerana bila seorang perawi sama, anak murid riwayat beza, pertama sekali kita kena cari mana satu riwayat yang betul untuk hadis tu. Tak boleh nak kata dua-dua betul. Kerana kalau dua-dua betul, kenapa baca lain-lain? So kita cari. Nak cari mana yang betul. Yang salah dipanggil maklul. Ingat tadi cacat? Syarat nombor 5 cacat kan? Kalau kita dapat detect yang salah, maka yang salah tu cacat, tak boleh pakai. Kita pakai yang betul. Yang betul tu dipanggil mahfuz. Tuan-tuan ingat nama tu? Mahfuz? Mahfuz tu maksudnya dipelihara dalam ilmu hadis. Ya, dalam ilmu lain tak tahu. Baik. Okey, tuan-tuan tengok muka surat 62. Saya dah lukis dah tu. Tuan tengok muka surat 62. Saya mendapati bahawa jalur yang tepat dan rajih, yang ni mahfuz, jalur yang betul untuk hadis ni ialah jalur yang mursal, yang terputus sanad. Tu jalur yang betul. Kerana beberapa perkara. Muhammad bin Amr dinilai soduk lahu awham. Soduk yang ada silap oleh Ibn Hajar. Dia dinilai soduk oleh Ibn Hajar, tapi dia ada silap. Ini bermakna dia mempunyai beberapa kesilapan dalam meriwayatkan hadis. Kata Yahya bin Ma'in mengkritik ingatan beliau dengan berkata, Kana Muhammad bin Amr yuhaddisu marratan an Abi Salamah bi syai' ra'yahu, summa yuhaddisu bihi marratan an Abi Salamah an Abi Hurairah. Ibn Ma'in, Yahya bin Ma'in, dia kritik lah. Dia kata Muhammad bin Amru ni ingatan dia tak apa bagus. Sebab apa tak apa bagus? Sebab dia kadang-kadang buat silap. Kadang-kadang dia riwayat daripada Abu Salamah tak bubuh nama Abu Hurairah. Kadang-kadang bubuh nama Abu Hurairah. So sama macam kes kita. Kadang-kadang dia bubuh, kadang-kadang dia tak bubuh. Maka saya kata, okey. Oh, nak habis? Sekejap lagi kira ni special dari seorang budak kecil. Itu je.
ada Q&A special ke seorang budak di sini. Okey, okey. Sikit lagi insya-Allah. Kalau tak habis pun tak apa, kita habis pukul 11. Yang baki-baki tu tuan-tuan boleh baca sendiri. Dah boleh faham dah kan? Lepas ni baca sendiri boleh faham dah. Ha? Kita ambil yang masyhur lepas ni. Okey? Baik. Maka saya kata riwayat ni riwayat yang sama macam sebut Ibn Ma'in sebut. Maka saya kata hadis menjelir lidah ni sememangnya riwayat Muhammad bin Amr daripada Abu Salamah dengan masalah yang sama, iaitu kadang-kala beliau meriwayatkannya daripada Abu Salamah, kadang-kadang beliau menambah nama Abu Hurairah. Maka ia petunjuk jelas bahawa beliau telah melakukan kesilapan dalam hadis ni, sebab beliau tersilap ialah sulukul jadah. Apa maksud sulukul jadah? Sulukul jadah bermaksud kesilapan yang dilakukan oleh seorang pelawi apabila meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang masyhur seperti Malik, Nafi' daripada Ibnu Umar, sedangkan sanad sebenar bagi hadis itu yang tak masyhur. Sebab dia Abu Salamah ni anak murid Abu Hurairah yang biasa riwayat pada Abu Hurairah. So bila orang yang tak rupa nak ingat, dia sebut Abu Salamah, dia kata Abu Hurairah kot. Dia tak rupa ingat. Maka dia lalu kot jalan biasa. Maka dia telah tersilap. Perkara yang menunjukkan beliau tidak mengingati hadis ini dengan baik ialah apabila Muhammad bin Bishr Al-Abdi, Muhammad bin Bishr tu pun Muhammad bin Bishr, riwayat dengan dua kali. Satu dengan cara betul, satu dengan cara salah. Menunjukkan tok guru tak ingat bagus. Majoriti anak murid pun riwayat daripada jalan salah, daripada jalan dhaif, iaitu 3 orang. Dan antara bukti dia tak ingat baik, ada riwayat di Muhammad bin Amru ni, ada riwayat disebut Hasan, ada riwayat disebut Husain. Kita tanya mana satu ni, Hasan ke Husain? Dia tak ingat. Maka riwayat yang betul lah riwayat yang dhaif. Ni hadis malaikat sentuh pipi wanita ni memang tak ada asal lah. Yang ni memang Mak Jiwang yang buat. Tuan-tuan tengok muka surat 71. Hadis syaitan menjerit apabila pemuda kahwin awal ni pun palsu. Meniaga 9-10. Hadis tarawih pun palsu. Ni tuan-tuan tahu dah. Hadis meniaga adalah 9/10. Hadis ni dhaif. Sebab apa dhaif? Kerana sanad dia terputus. Sanad dia terputus. Sebenarnya bukan meniaga saja. Sanad dia terputus. Tuan-tuan tengok muka surat yang ke-80 tu. Al-Busiri menyatakan bahawa sanad hadis ni lemah disebabkan Nuaim seorang perawi yang tak dikenali. Abu Hatim Ar-Razi menyatakan bahawa beliau melewatkan hadis ni daripada Nabi secara mursal, terputus sanad. Adapun dakwaan Ibn Mandah yang mengatakan beliau sahabat tak benar kerana Bukhari, Ibn Hibban, Ibn Abu Hatim Ar-Razi menyatakan beliau adalah tabi'in. Pandangan ini disokong oleh Ibn Hajar. Maka sanad dia terputus. Yang sahihnya bukan hanya meniaga saja. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, tengok muka surat 83 tu. Nabi kata ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadih wa inna nabiyallah Daud kana yakul min amali yadih. Tidak ada seorang pun yang makan satu makanan yang baik lebih baik daripada dia makan daripada hasil usaha tangan dia sendiri. Nabi Allah Daud makan dengan hasil tangan dia sendiri. Maka hasil tangan ni termasuklah berniaga, termasuklah bercucuk tanam, buat pertukangan, tak kisah. Baik. Penghafal Quran boleh beri syafaat kepada 10 orang ahli keluarga. Yang ni pun banyak juga orang marah kat saya. Marah saja dia pun ni. Maka riwayat yang ada 2 riwayat. Satu riwayat daripada Ali bin Abi Talib, yang mana riwayat Ali bin Abi Talib ni riwayat Tirmizi, dan Imam Tirmizi sendiri mendhaifkan. Kenapa dhaifkan? Pertama, ada seorang perawi nama dia Kathir bin Zazan yang merupakan perawi yang tak dikenali, dan seorang lagi perawi bernama Hafs bin Sulaiman, yang mana beliau ni adalah perawi yang matruk, ditinggalkan riwayat. Walaupun dia ni ulama qiraat, dalam qiraat dia power lah, tapi dalam hadis dia matruk, tak ada pakai. Maka sebab itu Imam Tirmizi kata, tengok apa Imam Tirmizi kata,
hadis ini ganjil dan kita tak kenal melainkan hadis ni daripada jalan ni saja. Dan sanadnya tidak sahih dan Hafs bin Sulaiman didaifkan dalam hadis. Imam Tirmizi lepas dia riwayat dia sebut ni. Orang marah kat saya. Dia kata kalau hadis ni tak betul, pasal apa Imam Tirmizi pergi riwayat? Kita kata baca dulu bagi habis. Imam Tirmizi lepas dia riwayat dia komen. Tapi lepas Imam Tirmizi dia komen, dia sebut qala Abu Isa. Abu Isa berkata hadis ni gharib, ganjil. Sanad ni tak sahih. Dia mungkin tak biasa ilmu hadis, tak biasa baca kitab Tirmizi. Dia kata tengok Tirmizi bubuh hadis ni dalam kitab dia. Ni Abu Isa siapa pula? Pandai-pandai nak pergi komen. Abu Isa tu Tirmizi lah, yuk. Abu Isa tu Tirmizi, nama dia Abu Isa Muhammad bin Isa, Muhammad bin Saurah. Pasal apa dia tulis Abu Isa? Kan ulama dulu dia bila baca kitab dia imla, dia baca anak murid tulis. Lepas tu lepas habis tulis hadis, dia pun katalah hadis ini ganjil. Anak murid tulislah qala Abu Isa sebab gurunya nama Abu Isa. Maka Abu Isa berkata hadis ini tidak sahih. Anak murid lepas tu riwayat Sunan Tirmizi pada kita. Dia duk marah, Abu Isa siapa Abu Isa? Tirmizi dah keluar, pandai-pandai dia nak komen. Tu kita kata bodoh tu simpan sikit. Ada satu lagi riwayat Jabir. Ada satu lagi riwayat Aisyah dengan lafaz siapa yang belajar Quran Tuhan akan masuk ke dalam syurga dan beri syafaat kepada 10 orang ahli keluarga dia yang wajib neraka. Hadis ni tidak sabit kata Khatib Al-Baghdadi dan Ibn Jauzi. Zahabi menukilkan pandangan bahawa Ahmad bin Muhammad As-Saqati ni adalah pemalsu hadis dan beliau menyandarkan hadis ini kepada Ibn Ma'in secara dusta. Maka riwayat Aisyah ni tak boleh pakai, terlalu dhaif. Riwayat Ali pun tak boleh pakai, terlalu dhaif. Yang ada cuma satu riwayat Jabir yang kata orang yang bawa Quran ni bila menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Quran, maka Tuhan akan beri dia syafaat kepada keluarga dia, keseluruhan keluarga, bukan 10 saja, keseluruhan. Maka riwayat ni juga dhaif kerana perawi bernama Ja'far bin Haris dan dihukum dhaif oleh Al-Haythami. Maksud dia tidak ada satu pun riwayat yang sahih berkenaan dengan syafaat orang hafal Quran. Yang ada cuma satu je, iaitu dengan taraf yang hasan, mak bapak orang yang hafal Quran ni akan diberikan pakaian yang mahal di hari kiamat. Mak bapak ditanya, ni pakaian apa ni? Maka malaikat kata bi akhdhi waladikum al-Quran, kerana anak kamu menghafal Quran. Itu ada kelebihan. Sebab dia dah suruh anak dia hafal Quran, adalah kelebihan bagi pakaian. Dia kata saya tak nak pakaian Ustaz, saya nak masuk syurga. Masuk syurga kena hafal Quran sendiri. Mana boleh anak hafal bapak tengok Maharaja Lawak Mega. Lepas tu dia nak masuk pakai kabel, tak boleh lah. Hadis memulakan makan garam dengan memulakan makan dengan secubit garam, hadis ni juga tidak ada satu yang sahih. Kesemuanya adalah dhaif dan terlalu dhaif. Wallahu a'lam. Maka kita habis baca kitab ni. Jadi cuma orang kata makan garam ni macam mana? Garam ni tak ada lah yang sahih daripada Nabi sekadar yang saya tahu. Yang makan garam dulu kan, sebelum makan tu tak ada yang sahih. Okey, Abu Talha kata ada request. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai Imam Haji ni keturunan Nabi Muhammad. Apa dia? Sebagai Imam Haji ni keturunan Nabi Muhammad. Ya, yang tu disebut dalam hadis, dia daripada keturunan Hasan. Dan namanya sama dengan Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Begitulah yang disebut oleh hadis. Betul ke kalau orang Yahudi tengok bintang dia tahu iaitu kelahiran Nabi? Ada riwayat yang bertaraf Hasan. Nabi SAW waktu dia lahir, orang-orang Yahudi di Madinah tengok bintang, dia tahu Nabi dah lahir. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan berita daripada segenap aspek pada zaman itu supaya orang tak boleh kata pada Allah bila tak beriman. Kenapa kau tak beriman? Kerana kami tak tahu Nabi itu dah keluar. Maka bukan hanya orang Yahudi,
Bahkan Heraklius masa dia berbicara dengan Abu Sufyan, dia pun kata, dia tengok bintang, dia kata inna nabiyya hadhil ummah qad zahar, sesungguhnya nabi umat ini telah muncul. Dan dia berkhitan. Kata Heraklius, dia berkhitan. Maka dia kata faman yaqtatin min hadhil ummah, siapa yang berkhitan daripada kalangan umat ni, semua pergi siasat tengok orang Arab berkhitan. Maka dia tahu nabi dah lahir. Wallahu a'lam. Itu ke selepas kelahiran Nabi untuk boleh cakap bahasa Arab? Yang tu saya tak tahu asalnya. Tapi memang disebut dalam beberapa kitab-kitab. Barzanji pada sebut tak? Tapi tidak diketahui asalnya. Tidak diketahui asalnya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Habis dah kan? InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Masya Allah, saya tengok ramai hari ni. Terima kasih banyak. Moga-moga apa yang saya tulis ini bermanfaat, dan apa yang saya sebut pada malam ini memberikan sedikit bantuan kepada tuan-tuan untuk memahami buku yang saya tulis. Dan saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.